Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Atau jin, tetapi mukallaf jin itu daripada asal kejadiannya kejadian jin, tiada terhenti atas buluh. Adapun malaikah, maka tiada mereka itu, yakni malaikah mukallafin, kerana bahawasanya ta'at dan ibadah itu jadi tabiat dan perangai bagi mereka itu, yakni malaikah. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, karangan bagi Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Klantani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, pada muka surat yang kelima, baris yang ke-7 daripada bawah ke atas. Nah, sambung lagi tentang mukallaf, iaitu orang yang diberati dengan hukum taklif. Apa hukum taklif? yakni hukum yang ada padanya itu keberatan. Orang panggil ma fihi kulfatun, barang yang ada pada barang tersebut tu keberatan. Mana? Iaitu 5 perkara. Dia panggil
hukum syarak taklifi. Hukum syarak ada dua jenis. Pertama hukum syarak taklifi, yang keduanya hukum syarak wad'i. Ini kena mengaji dalam ilmu usulul fiqhi. Kalau kita nak lebih mendalam, nak lebih dakik, halusi lagi, itu kena mengaji khusus ilmu usulul fiqh. Itu perbicaraan dia di dalam ilmu usulul fiqh. Mana hukum syarak wad'i dia panggil hukum keputusan yang dibangsakan pada syarak, yakni syari' pada hakikat ialah Allah pada majaz Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad'i yang dibuat sebagai hantaran bagi keluar hukum taklifi, yakni sah, syarat, mani', fasad dan sabab. Ada 5. Nah, begitu juga hukum syarak taklifi ada 5 juga. Mana? Wajib atau wujub. Nah, wajib kita tak sebut wajib lah, apalah wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Ini dia panggil hukum syarak taklifi. Mana undang-undang Tuhan, keputusan daripada syarak, keputusan daripada Tuhan yang dibangsakan berat di atas kita. Nah, diberati di atas kita. Nah ini. Tu. Maka kita orang yang diberati dengan hukum taklifi tadi dipanggil mukallaf. Itu dah. Jadi sambungnya laginya, siapa dia mukallaf? Hari itu dia ta'mim. Sama ada ni dia panggil ta'mim, nak meratai, dia panggil ta'mim, artinya nak meratai. Nak sama ada manusia, kita lah manusia. Nah, atau jin. Jin pun masuk juga mukallaf. Ya, masuk juga. Bahkan jin tu terlebih dahulu orang panggil mukallaf daripada kita manusia. Kerana penduduk asal muka bumi ni hak dulunya ialah jin, bukan manusia. Jin dulu orang panggil penghuni bumi ni. Nah dah. Maka bila jin ni buat banyak kerosakan, jahat doa lalu, tolu bengong doa lalu tu. Maka dihapuskan jin. Hingga-hingganya sore hak juruh di kalangan jin. Siapa? Namanya Azazil. Hak tu hak juruh sekali. Nah, dia ibadat pada Allah Taala istiqamah daripada bumi naik ke langit 7. Tu tengok hebat tak hebat Azazil. Nah, sehingga dia pula jadi ketua bala tentera malaikat untuk memerangi jin yang ada di atas muka bumi. Ini boleh baca dalam kitab tafsir Khazin. Cerita ni boleh baca dalam kitab tafsir Khazin. Dan bagai-bagai tafsir lagi lah, banyak lagi tafsir. Tu maka habis jin ni pakat lari habis, tak ada di permukaan, lari masuk dalam gua, masuk dalam bukit, nusuk dalam hutan, pah ke dalam laut. Pah ke dalam laut. Sebab tu orang naik kapal ke kadang-kadang hilang di tengah laut, boleh jadi kena susuk ke hatu kena susuk ke jin. Nah, ada sungguh jin. Siapa tak percaya jin ada tu kafir lah. Sebab apa? Sebab qata'i dalam Quran. Nah, sebut banyak, bukan setakat perkataan minal jinnati wan nas wa ma khalaqtul jinna wal, boh ke satu surah, suratul jin. Surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada orang panggil fok jin yang sempat belajar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan jin ada sahabat ada. Dan ini ada sahabat. Jadi sebab tu kalau orang duk kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu salah. Salah besar perkataan lagu tu. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Biasa dengar kan orang cakap gitu dah ni. Sebenarnya tu petua orang tua-tua tak nak bagi kita saingan jin. Orang dulu je berakhir pergi Mekah ambil toyo, balik-balik jadi tuk bomo. Hanya berakhir. Maka barangkali orang tua-tua kita tu yang nak tahzir, nak mewaspadai orang kita ni duduk saingan jin,
maka dia kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Hadis ke? Bukan. Nah, kalam siapa tak tahu mari di mana. Kalau zahir perkataan itu canggah tu. Canggah sungguh. Sebaik-baik jin siapa? Jin di kalangan sahabat Nabi itu paling baik. Karena sebab beriman dengan Nabi, ngaji dengan Nabi, dengan Nabi baca Quran, Nabi hak ajar dia semaya baik puasa tutup aurat gapo hukum hak syariat. Tak ada lah sahabat di kalangan jin hak paling baik sekali. Lepas tu sebaik-baik jin yakni sahabat Nabi di kalangan jin sejahat-jahat manusia. Oh, teruk benar. Siapa hak manusia paling jahat? Firaun paling jahat ni. Firaun paling jahat sekali. Tak okey sahabat Nabi teruk pada Firaun. Hai, berat tu. Nah, salah perkataan itu tak betul. Nah, itulah gitu. Maka jin hak paling baik sekali ketika tu Azazil. Maka dialah Tuhan latih sebagai panglima tentera bagi malaikat. Dia bukan malaikat dah. Ada yang mula ayat Azazil iblis ni asal malaikat tu salah juga. Sebab apa? Sebab soreh dalam Quran Tuhan kata usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tuhan perintah kepada malaikat sujud hormat kepada tu Adam, maka sekalian malaikat sujud hormat kepada tu Adam melainkan iblis. Lalu Tuhan cerita sikit asal usul iblis ni daripada mana. Orang negro ke ni orang Jawa ke orang Melayu ke. Tuhan kata kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Adalah iblis ni ialah daripada bangsa jin, maka dia maksiat, tidak taat, khuruju an taatillah, itu makna fasik, keluar tidak mentaati perintah Allah. Maka jelas dalam Quran kata iblis tu ialah jin. Maka setelah mana jin ni habis lari menusuk di bawah laut, di dalam gua-gua, dalam hutan-hutan tebal, maka di bandar-bandar ni tak ada lah ketika tu jin. Maka yang mendiami ketika tu ialah malaikat serta dengan Azazil tadi. Tiba-tiba Tuhan pun kata wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan kata ingat ketika mana Tuhan firman kepada malaikat. Malaikat mana hak ada di bumi masa tu. Selepas cuci habis dah bumi daripada fuak jin hak tolong bengong tadi. Maka malaikat lah hak duduk tasbih ke Tuhan, duduk sujud, duduk berzikir ke Tuhan atas muka bumi. Tuhan kata aku nak buat pengganti bagi penghuni dunia. Tu jadi kalau gitu kita ni generasi kedua dah lah ni. Mengimarah dunia. Tu jadi jin dulu hak mukallaf. Sebab tu Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tengok. Tuhan takdim, Tuhan dahulu ke jin dulu baru manusia. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya ibadat mereka itu, ai liya'rifun, supaya kenal mereka itu akan Tuhannya dan ibadat jadi hamba hanya kepada Tuhan dia. Itu kalau gitu jin ni ialah mukallaf. Jadi jin ni ada hak Islam, ada hak kafir. Itu ada hak baik, ada hak jahat, ada generasi sahabat, ada macam-macam, banyak. Jadi tak betul lah orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Hak betulnya ialah sejahat-jahat jin jahat lagi manusia. Hak tu hak tepat. Hak tu hak betul molek. Sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Iblis ni bila Tuhan kata lagu tu, dia pergi cuik malaikat-malaikat hak duk tasbih. Malaikat ni tak pandai nak deraka ke Tuhan, nak kritik Tuhan tak pandai, nak kritik, nak i'tiraf tak pandai. Dia tabiat nanti bawah tu dia sebut aslul khilqah, dia panggil asal kejadian dah fuak malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tak reti nak maksiat ke Tuhan, dia reti buat kerja gapo hak Tuhan suruh. Tuhan suruh sujud pakai amat sujud, rokok pakai mak, suruh tawaf Baitul Ma'mur tawaf, tak reti-reti letih. Tu orang panggil kejadian malaikat tabiat dia.
Tidak kata sujud lama dah ni weh, duk paling buat dia. Lama dah kita sujud ni. Bangun betul agak sikit ni kata ni. Rehat-rehat sikit, isa-isa akak dulu sikit. Tak ada. Dah, malaikat ni tak reti nak maksiat. Kalau sujud pakai mak. Nah, tu orang panggil malaikat. Tiba-tibanya Tuhan kata ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, berkata oleh mereka itu malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Siapa kira ayat kau malaikat tu? Dalam ada tafsir, setengahnya kata, setengah ulama tafsir kata iblis. Kerana dia bijak. Dia aling tu kan. Bukan bodoh-bodoh iblis ni. Tu lebah, tu dia tu ni. Sebab tu malaikat kan bila kita tengok ada di Lauh Mahfuz, satu nama makhluk Tuhan akan dilaknat sampai kiamat. Nah, tak tahu siapa makhluk Tuhan tu akan dikutuk sampai kiamat. Takut fok malaikat duk berjeri tegak ramai-ramai fok dia. Iblis pula lalu Azazil tu kata. Guano yang kata duk berjeri, duk menangis. Yoya-yoya ni. Lalu malaikat kata, ya Azazil, kami ramai-ramai kita tengok di Lauh Mahfuz ada satu nama makhluk Tuhan akan dilaknat sampai kiamat. Maka kami takutlah di kalangan kami dah ada satu makhluk tersebut dilaknat. Lagu tu orang batu mujrik ni. Ya Azazil. Kalau gitu jawabnya malaikat, tolonglah ya Azazil, doa ke Tuhan, minta supaya kami semua selamat daripada dilaknat oleh Tuhan. Nah, tu lebah orang suruh mayat hajat minta doa ni ke. Apa lagi pani boleh salah kau. Akak tangis selalu, ya Allah selamatlah pokok malaikat ni, dia takut termasuk di kalangan makhluk yang kena laknat kamu. Mustajab doa. Mustajab sungguh doa iblis. Tuhan kena sungguh. Tak ada seorang malaikat yang kena laknat. Lepas tu siapa? Dia yang kena laknat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknat aku ke atasmu hai iblis sampai hari kiamat. Tu tengok. Mustajab ada doa. Mustajab sungguh. Nah, Tuhan perkenan sungguh doa iblis tadi. Tak ada seorang malaikat yang kena laknat. Pasal apa kena? Dia. Sebab apa? Sebab dia berdoa ke orang, dia tak berdoa ke diri dia. Tengok. Bapa dia tak berdoa ke diri dia? Kerana dia rasa selamat dah, beres dah, kemah keming dah, suci bersih dah, ahli surga dah. Beres. Ni fofok kita ni nak betul set tutup lebah, tu ustaz dah. Kita ustaz tak toke masuk neraka. Siap. Siap. Kalau ada kepala otak lagu tu berat tu, lebih kurang iblis dah tu. Bapa duk rasa diri selamat. Tuhan kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan mu kata mu rasa mulah yang paling bersih, paling suci. Allah yang Maha mengetahui siapa yang bertakwa, paling bertakwa pada Allah. Siapa nak suka? Jibril hok duk bibik kita Azazil duk mengajar ke hulu ke hilir. Akhirnya jadi ketua malaikat. Dia sendiri hok panglima tentera, ketua para malaikat. Mulianya dia kerana daripada bumi, asal daripada bangsa jin, ibadat ke Tuhan sampai langit ketujuh. Tiap-tiap langit tu nama dia berubah-ubah digelar oleh Tuhan. Akhirnya jadi makhluk al-la'in, iblis al-la'in. Iblis yang dilaknat. Tengok. Ini orang panggil pengajaran. Maka popok malaikat bila kena curi ke tok guru dia ketika tu Azazil suruh tanya ke Tuhan, kredit Tuhan. Qalu, kata oleh mereka itu malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Adakah Tuhanmu nak menjadi kepada bumi ini mereka yang buat rosak? Betul sungguh tak hak malaikat kata? Betul sungguh. Siapa hak buat rosak jalan? Jin pakai berdoza berapa tu? Kata sodok duk tembuk jalan dua. Acu lembu siapa nak belok tayar-tayar kereta orang pada gergung masuk lubang. Orang bukan jin. Siapa hak buat rosak atas muka bumi? Orang. Betul sungguh. Man yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Betul sungguh tak? Betul sungguh. Hok duk perang, hok duk letup bom, hok duk bunuh orang, duk perang pas negeri tu negara ni. Siapa? Orang. Betul sungguh. Hebat iblis. Dia tahu makhluk Tuhan nak buat ni berat juga ni.
dia akan buat rosak atas muka bumi, dia akan melakukan pertumpahan darah sama sendiri. Dia pun curi nekat pergi tanya Tuhan lagu ni. Jadi nak ayatnya tak sudut tipu iblis Iblis ni memang alim. Memang alim. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin dalam kitab Minhajul Abidin ada satu kisah Imam Ghazali mari cerita. Ada ba'dul ubad dia panggil, sebahagian fok-fok tu abid. Fok-fok tu abid ni kuat-kuat amal ibadat lah. Semaya sunat tu, semaya sunat ni berapi dah dia kuat. Semaya bukan setakat itadak lah, wasabah enggak tak pada dengan getangnya gulu tekok pula kuat-kuat amal ibadat. Jadi fok abid ni, sebahagian fok abid ni dia berdoa ke Tuhan. Ya Allah, bagilah kami dapat nampak iblis. Minta ke Tuhan nak nampak iblis. Apa tu? Dia kata kalau kami nampak iblis, kami nak sepak selalu, kami nak pengih selalu, kami nak tapa tengok. Ni payah kalau bahasa kuat amat ibadat tapi bodoh ni. Dah. Lalu tutup aling, tutup guru, orang aling pun nasihat, fofo abid, jangan berdoa lagu tu ke Tuhan nak bagi nampak iblis, tak ada faedah ke? Mu nak tapa dia ke mana? Moga iblis. Tuhan kata dah. Tuhan akan tangguh homo dia sampai kiamat. Tuhan akan tangguh sampai kiamat. Sebab tu tak jumpa kubur iblis duk mana dah. Dia tak mati hingga sampai kiamat. Tiup sangka kala pertama tu baru dia mampu kali dengan manusia akhir ada pada ketika tu. Tu. Tapi oleh kerana bahasa saya abid ni dia berasa hebat dia pada tok guru. Ni. Dia kata orang alim ngajak je pandanya, bukan duk amal ibadat banyak macam kita. Kita ni boleh ilmu laduni. Fok tok guru ngajak ilmu dalam kita. Terbakar kita dia peceng jadi tok guru. Dia berasa hebat menelai daripada tok guru. Tak saya dengar nasihat tok guru. Tok guru kata berdoa lah, minta Allah Ta'ala afiatkan, selamatkan kamu daripada tipu daya iblis. Hak tu hak betul. Jangan minta winapuk iblis, tak ada beda. Kalau munapuk buat apa? Nak ambil gambar, nak selfie. Nak buat apa? Ada, kami nak juga. Akhirnya mustajab doa. Mustajab doa. Tuhan kenal sungguh. Napuk iblis satu harinya. Fofok tu abid tengok tu iblis. Tahu lagu mana lah iblis ni tanduk kau bereka kau wallahualam. Pakak likung fok dia nak katok. Bolak kata iblis nanti dulu. Iblis kata jangan katak saya. Tuan-tuan sekalian, kalau tidak kerana umur tuan-tuan ni lebih daripada 100 tahun, tentu dah tuan-tuan akan kena tipu lama dah kamu. Tu iblis kata. Tapi oleh kerana umur tuan-tuan lebih 100 tahun, maka hamba tak boleh nak buat gapo nak tipu daya demo. Tengok. Fofok tu abid ni nak tomoy dah ni. Dengar lagu tu, umur kita memang lebih belakang dah ni. Hak ni 100.5, hak ni 200 orang zaman dulu ke. Umur beratus-ratus tahun, tak ada belah. Kalau gitu iblis tak berjaya dah nak tipu daya kita. Tentu-tentu dah kita ahli syurga. Tengok pandai. Iblis masuk jaya. Kalau tidak kerana tua-tua umur lebih 100, tentu dah tua-tua kena tipu kamu. Tapi tak ada arah tua-tua umur semua lebih 100. Lama hamba duk godo, duk pujuk rayu supaya deraka ke Tuhan, maksiat ke Tuhan, kufur dengan Tuhan. Tak berjaya, lebih 100 hamba surrender. Iblis hoyak. Boleh percaya iblis surrender. Iblis tak akan surrender Akhirnya fofok tu abid tu pakat dia. Kalau gitu boleh dah kita nak buat maksiat ni. Kita minum arak, kalau kita berjudi, kalau kita berzina, apa-apa pun kita selamat dah daripada iblis. Sebab umur kita lebih 100 tahun. Faham tak? Akhirnya fok-fok tu abid tadi pakak pergi minum arak, pakak pergi berzina, habis licin, tinggal tempat ibadat dia. Sebab apa? Rasa selamat dah. Bapa, umur kita lebih 100 dah. Iblis sendiri raya. Kalau tidak umur lebih 100, lama dah kita kena tipu. Dah umur lebih 100 dah, berjaya, tak berjaya iblis tipu. Makna tak berjaya dalam iblisnya. Rupa-rupa berjaya juga. Tengok dah. Akhirnya buat
maksiat. Berapa? Rasa selamat. Tengok. Ni bahaya tu. Habis. Tu habis itu. Ini ayatnya iblis ni alim. Jangan buat lebih kurang. Jangan buat lebih kurang. Nak tahu baca sikit ngaji kitab Minhajul Abidin. Baca saja tak jadilah, kena mengaji. Allah hebat sungguh Imam Ghazali ni. Kitab satu-satunya yang dikarang sebelum beliau wafat. Memang hebat sungguh. Kalau kita baca tu kan, Allah betul sungguh iblis tipu kali. Syaitan tipu apa ni? Nafsu. Dia cerita sosok cara nafsu tipu kita. Oh, puas hati sungguh. Cuma baki lagi atas kita lah nak ikut kodok. Allah habis. Tu tengok dah. Jadi jin ni juga mukallaf. Jadi sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Jahat lagi manusia siapa? Pengaung. Tu. Iblis jahat-jahat dia tak pernah mengaku Tuhan, tak pernah. Dia kata mana tak sujud kata ada. Dia kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Membuat aku daripada api, dia tu ada membuat daripada tanah. Artinya iblis mengaku Allah tu Khalik, sang pencipta, dia ni makhluk. Tapi manusia apabila dia tu tak kenal Tuhan, maka dialah mengaku diri dia Tuhan. Iblis Fir'aun katakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Tengok iblis ngiling pala, gila melata ni berani. Aku pun tak berani nak cakap lagu tu dah ni. Tengok. Sebab itulah nafsu manusia ni apabila dia jahat lebih teruk pada syaitan lagi. Aduh. Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha li'anna nafsal insan akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana. Jaga-jaga dengan nafsu kamu. Jangan rasa aman dengan tipu daya dia. Jangan rasa curang ni kau. Jangan. Sungguh dia tipu daya nafsu ni kuat. Siapa tahap seorang tu nak kepada ikhlas pada Allah Taala. Dia takut nak mari masjid semaya Jumaat. Dia takut riak, ujub. Kata ya Allah, kalau aku pergi masjid ke aku ibadat kerana manusia tengok. Akhirnya dia semaya di rumah. Di rumah pun bini dia lalu. Habis nak semaya kata, sudah riak adalah aku. Tak jadi nak semaya di rumah. Akhirnya masuk dalam almari. Koci kat luar. Allahu akbar dalam almari. Mangga kat luar tak semua orang tahu ni. Nak ikhlas. Dalam hati ikhlas sungguh tak? Tak juga nafsu dia mari. Masya Allah, membuat lagu ni semata-mata nak ikhlas kerana Allah. Doalah pada Allah. Mudah-mudahan lepas mu mati, cerita mu semaya dalam almari koci mangga kat luar ni, orang kampung pakat tahu lah. Tengok, jahat tak? Jahat nafsu. Habis ringan dia tipu apa tak lawan guna kalau tak ada ilmu. Tak ada. Dengan ilmu insya-Allah, dengan taufik hidayah, itu asal ilmu asbab musabab mujahadah. Mujahadah dan ilmu asbab musabab. Baik. Tetapi tengok, sebelum nak masuk tetapi itu tengok dulu dia kata angka dua. Nampak tak? Ada dia tulis dua tu, lepas tu dia tulis kat tepi tu qauluhu qaulul musannifi atau jin. Tengok dah. Dia kata dan lagi masuk Ya'juj wa Ma'juj. Masuk juga Ya'juj Ma'juj. Juj Ma'juj. Orang tua panggil Juj Ma'juj. Juj Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni masuk juga. Dalam berapa? Dalam kata mukallaf. Bukan dalam jin dah. Tu dalam kata mukallaf. Sebab apa? Sebab gini. Ya'juj Ma'juj ni jilun minan nas. Ialah satu bangsa daripada manusia. Ya'juj Ma'juj ni ialah manusia. Keturunan tu ada juga. Bukan jin dah. Bukan bunia, bukan. Manusia. Dua bangsa daripada manusia. Jadi di sini ni bukan nak kata Ya'juj Ma'juj tu masuk daripada jin, bukan. Nak cerita Ya'juj Ma'juj ni mukallaf ke tak? Wajib masuk Islam ke tak? Tu maksud wajib mengucapkan syahadat tak? Wajib semaya 5 waktu tak? Wajib Islam ke tak? Ada mana gitu? Maka masuk juga Ya'juj Ma'juj dalam mukallaf. Siapa Ya'juj Ma'juj ni? Kita baca sikit dalam kitab lain ni.
Dia kata lagi tak ni, kata wahum, dan bermula mereka itu Ya'juj Ma'juj jilun minan nasi, satu bangsa daripada manusia, aktsarul fasada fil ardi fi zamanil ghabiri, banyak mereka itu Ya'juj Ma'juj melakukan kerosakan pada bumi pada zaman yang lampau, pada zaman dulu kala. Walamma wasala ila nahiyatihim Zulqarnaini, dan tak kala mana sampailah perihal mereka itu Ya'juj Ma'juj oleh Zulqarnain, syaka minhum jiranuhum ilaihi, maka berkeluh kesah, mengadu-ngadu hal dengan keluh kesah setengah daripada jiran mereka itu Ya'juj Ma'juj kepada Zulqarnain. Tu farasa, maka rasa kesih belahlah Zulqarnain li halihim, kepada hal mereka itu jiran Ya'juj Ma'juj. Wa kanal muwassila bainahum madiqun baina jabalaini, dan adalah Ya'juj Ma'juj ni duduk al-muwassilah, penyambung, adalah al-muwassilah, penyambung, bainahum, di antara mereka itu Ya'juj Ma'juj, madiqun baina jabalaini, celah di antara dua bukit. Jadi Ya'juj Ma'juj ni tempat kediaman dia duduk celah antara bukit-bukit, antara dua bukit, duduk celah macam jurang ke wallahu a'lam lah. Fabana fihi saddan 'aliyan jiddan min hadid, maka Zulqarnain pun bina ke orang panggil penutup yang tinggi, terlalu tinggi, yang diperbuat daripada besi. Itu dalam Quran tak ada sebut tu. Dalam Quran, dalam suratul Kahfi. Cuba tengoklah, hatta idza sawa bainas sadafain. Mana? Wa yas'alunaka 'ani dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Cuba tengok dalam suratul Kahfi. Jadi Zulqarnain pun buat dinding besi. Wa afragha 'alaihi ar-rasasal muzaba, maka dilapangkan, dicuahkan di atas besi itu akan timah yang dicairkan. Fasara, maka jadilah tembok besi itu saddan muhkaman amlasa, jadi penutup yang sangat teguh, yang licin. Yang licin amlasa mana? Tiap-tiap kali Ya'juj Ma'juj nak naik, syuh turun, naik, syuh turun. Akhirnya dia mengkorek ke bawah. Ni. Korek ke bawah tanah. Tu la yatayassaru naqbuhu, tak mudah untuk buat lubang, wala su'udu alaihi, dan tidak mudah untuk panjat tembok tersebut. Jadi Ya'juj Ma'juj ni bangsa manusia. Itu pendek cerita, kita nak cerita sikit ada. Jadi Ya'juj Ma'juj, adakah dia termasuk mukallaf? Termasuk. Kerana apa termasuk? Tengok tepi. Kerana bahawasanya seru oleh Nabi sampai akan mereka itu Ya'juj Ma'juj. Jadi Nabi pernah sampaikan dakwah kepada Ya'juj Ma'juj. Tu tersebut pada hadis, sungguhnya telah dijalankan dengan daku oleh Jibril alaihi salam pada malam Isra. Jadi pada malam Isra Nabi kita dibawa berjalan malam tu, maka lalu juga kok tembok Zulqarnain. Tu maka aku seru akan Ya'juj wa Ma'juj kepada mentauhid akan Allah Ta'ala, maka enggan mereka itu Ya'juj Ma'juj daripada memperkenankan seruan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu Ya'juj Ma'juj di dalam neraka serta orang yang ma'asi, orang yang bermaksiat, mananya daripada mana orang yang asi itu? Daripada anak Adam dan anak Iblis, yakni syaitan-syaitan. Alaiha tu intaha dah, dia panggil haraf rumuz. Alaiha tu dia panggil haraf rumuz, mana simbolik. Tu rumus mana simbolik. Simbolik pada apa? Intaha, selesailah hadis tersebut. Daripada manakah dia ambil hadis ni?
Shinwani, daripada kitab Shinwani. Kalau tak silap, syarah bagi Mukhtasar Abi Jamrah. Syarah bagi kitab hadis Mukhtasar Abi Jamrah, karangan Imam Shinwani. Alihha sekali lagi intaha, baca intaha, jangan baca lama alihha nak baca mana ya jangan intaha min muallifihi atau muallifuhu, daripada muallifnya, daripada pengarangnya, habis situ. Jadi Ya'juj Ma'juj pun termasuk di kalangan mukallaf juga. Itu dah. Habis itulah. Kemudian kita masuk balik dalam. Tetapi ini nak istidrak pada kata jin. Sungguh pun kata jin tu ialah mukallaf. Tetapi mukallaf jin itu daripada asal kejadiannya, kejadian jin. Mana aslul khilqah dia panggil. Aslul khilqah. Mana? Jin ni beranak terus mukallaf. Tu lagu tu. Dia tak ada orang panggil step by step. Tak ada. Dia tak ada kata jin lahir itu baby dulu ke. Ini. Dodoi dulu menyusu, tak ada itu. Dia pakai beranak tu jadi mukallaf sudah. Macam kita nasi ada bitadarruji, dengan perlahan-lahan, dengan beransur-ansur. Lahir-lahir itu wajib semaya selalu. Bukan dia baby lagi. Lepas tu umur 7 tahun baru wajib atas mak pak tu suruh muru muru sabi bisalah apa tu dengan hadis Nabi SAW tu, perintahkan dengan anak-anak kamu tu dengan semaya pada umur 7 tahun. Ada kan? Adalah hadis kan? Perintah suruh semaya tu umur 7 tahun. Mana 7 tahun tu kita suruh dia semaya. Dia bukan mukallaf lagi, tapi latih dah awal-awal. Wadribu dan pukullah mereka itu, anak-anak kamu tu, ketika mana umur dia tu 10 tahun. Lepas tu kalau ada alamat balik dengan alamat. Kalau tidak, tak ada alamat gapo satu, umur 15 tahun automatik balik. Besar dah baru balik, baru sampai umur baru dipanggil mukallaf. Belum pada tu tak dipanggil mukallaf lagi, tak diberati lagi hukum syarak. Itu dah. Adapun jin dak beranak tu terus mukallaf. Tu apa makna asal kejadian? Ni tiada terhenti ni nak tafsir makna aslul khilqah, asal kejadian, yakni tiada terhenti atas buluh, la tatawaqqafu 'alal bulughi, tidak terhenti di syarat kebalik sampai umur. Tak. Ini nak kata kejadian jin tu bezalah dengan kejadian kita. Sebab tu jin asal kejadian dia saripati api, dia panggil daripada api. Mana asal kejadian tu daripada api. Kita tak. Asal kejadian manusia daripada saripati tanah. Tu. Pada mau buat muskil. Dah kalau jin masuk neraka sedap lah muka dia api dah sini. Tak berasa lah dia azabnya, muka dia pun api, masuk api. Berasa tak? Tak berasa. Soalan ni pernah orang tanya ke Sunan Bonang, satu orang daripada Aulia Ittisa'ah Wali Songo. Murid dia, santri dia, Tok Fakir, dia pernah tanya lagu tu. Maka Sunan Bonang pun dia kata cuba orang sebelah awak tapar muka awak ni. Dia kata macam mana suruh orang tapar muka? Cuba dia kata. Orang sebelah tu ping tapar dia. Hang ada rasa sakit tak? Sakit kat Allah Sunan. Dia kata, kalau gitu apa sakit muka tangan orang hak taparmu pun daripada tanah, pipimu pun daripada tanah. Warna tepuh tanah dengan tanah sakit juga. Maknanya walaupun jin daripada api, tetap kalau masuk neraka kerana jahat dia, Tuhan tak apa dosa dia, azab sama pedih dengan manusia juga. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya Tuhan kata, kami buat neraka ni, Tuhan kata kami cedek nak penuh-penuh ke isi neraka tu dengan manusia, dengan jin. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi.
Kami sesungguhnya buat neraka ni cadangannya nak memenuh-menuh ke isi neraka ni daripada jin dan manusia. Jin manusia lagu mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tuhabui qalbu, tuhabui jantung, tuhabui hati, tapi tidak mahu menuntuti faham pada agama. La ta'mal absar, bukan buta mata dia kata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi buta mata hati yang duduk dalam dada tu. Apa buta mata hati? Hak duduk dalam dada. Sebab tidak mahu menuntuti faham pada agama. Itu. Jadi jangan ingat ngaji agama ni sambil-sambil saja, sambil-sambil nak tunggu maghrib isyak kita mengaji agama. Belai-belai orang Kelantan panggil tu ni. Sambil-sambil, istitra, kalau tidak tak ngaji tak apa. Berat lagu tu. Okey. Jangan rasa ngaji agama tu lagu tu. Ngaji agama ni kewajipan. Wajib. Supaya kita nak mayang isyak ni wajib. Mayang maghrib sana wajib. Ngaji fardu ain, ilmu agama hak fardu ain, iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf ni pun wajib supaya tu juga. Tu supaya apa? Supaya kita tidak buta mata hati. Habis itu. Baik. Adapun malaikah. Masuk lagi deh. Masuklah. Seminit lagi. Adapun malaikah, malaikat, maka tiada mereka itu malaikat mukallafin. Malaikat ni bukan orang yang diberati dengan hukum syarak. Tu apa dia sebut lagu tu? Sebab ada juga di kalangan ulama yang mengatakan malaikat pun mukallaf. Suruh hantar rezeki, suruh cabut nyawa, suruh hatta wahyu, suruh tu suruh ni, suruh apa lagi weh, macam-macam, suruh tulis buku catatan amal. Diberatilah tu. Tu bunyi dah totek-totek, itu bel dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharaf wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Baik. Jadi qaul yang tahqiq. Qaul yang tahqiq. Luar tu dia sebut tu angka 3 qauluhul musannif, maka tiada mereka itu mukallafin, dan iaitu perkataan ulama yang mengatakan para malaikat tu bukan mukallaf, ini atas qaul yang tahqiq, atas pendapat ulama yang tahqiq maknanya perkataan yang disertakan dengan dalil, itu maknanya tahqiq. Satu lagi dipanggil tadqiq. Tadqiq ni lebih kemah lagi. Mana? Satu pendapat yang didatangkan berserta dengan dalil dan dalil di atas dalil. Itu dipanggil tadqiq. Ni tahqiq. Kerana apa tiada mukallaf? Ada kat luar kan? Tepi tu. Angka 3 nampak tak? Kerana tiada taklif melainkan mereka itu yang ditasawur, mana yang digambar, yang boleh terima dalam gambaran otak kita, daripada mereka menyalahi. Tengok. Jadi hak jenis orang panggil berahi lawa ni, hak tu baru orang panggil mukallaf. Macam jin, okay? Ada orang panggil nafsu menyalahi. Tuhan suruh lagu ni, ada manusia. Tuhan suruh semaya, tu jenis-jenis lagu tu boleh kita gambarkan sebagai mukallaf. Sedangkan malaikat ni tak boleh gitu, tak ada gitu. Dan malaikat ini, padahal malaikat tiada menyalahi suruh Allah sekali-kali. Tak pernah para malaikat ni bermaksiat pada Allah, menyalahi perintah Allah, tak ada pernah. Itu dah. Para malaikat tak pernah menentang perintah Allah. Sebab tu malaikat ni, dalam kitab disebut malaikat ni satu makhluk yang diperbuatkan daripada asalnya cahaya. Hum, bermula mereka itu malaikat, disebut lagi kitab Arab, ajsamun latifatun makhluqatun min nurin. Beberapa tubuh-tubuh, ajsam makna tubuh-tubuh yang berjisim, yang berbentuk, latifatun, yang halus. Yang halus ni hak tak nampak dengan mata kasar. Kalau sebab tu kita walau tak nampak malaikat ada, wajib kita beriman malaikat tu ada. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat nama kiraman katibin, dia tahu gapo hak mu buat tu. Ya'lamuna ma taf'alun. Ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Tidak berlafaz mulutmu dengan apa-apa patah perkataan, malaikat semua dicatat tulis oleh raqib dengan atid. Ada. Tanazzalul malaikah, turun para malaikat.
Nah, tengok, ada malaikat. Walau tak nampak dengan mata kepala, wajib kita kena percaya. Ada. Makhluqatun min nurin, makhluk yang dibuat oleh Allah Ta'ala daripada asalnya cahaya. Itu sabit dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW sabda, khuliqatil malaikatu min nurin, dijadikan malaikat tu daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min narin, dan dijadikan jin daripada pati api. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan dijadikan Adam daripada perkara yang disifatkan bagi kamu. Mana? Kullukum min Adam wa Adama min turab. Kalian semua daripada Nabi Adam asal usulnya, dan Adam daripada saripati tanah. Itu dah. Jadi kadang-kadang orang baca kitab tasawuf, hidup faham kata asal kita ni daripada cahaya, kita diperbuat daripada cahaya. Silap faham tu. Asal kita daripada tanah lah, bukan dari cahaya. Lepas tu cahaya tersebut tu, itu bukan cahaya hissi, tapi cahaya maknawi. Itu bukan nak cerita asal kejadian, tapi nak cerita tentang cahaya hidayah, cahaya taufik, cahaya iman, cahaya malaikat mulhim. Orang duduk di nafsu mulhamah, hati dia tu duduk di nafsu mulhamah, maka dia ni sentiasa ikut bisikan daripada malaikat mulhim. Malaikat mulhim ni dipanggil, apa yang dia bisik dipanggil ilham. Gitu dah. Tu makna ilham. Mana bisikan yang baik daripada malaikat yang bernama mulhim. Orang duduk di mana dapat bisikan lagu tu? Orang yang mujahadah nafsunya daripada nafsu ammarah lawamah naik kepada mulhamah. Sikit setapak lagi nak naik kepada mutmainnah. Mutmainnah pintu kewalian. Ini bicara dalam ilmu tasawuf. Jadi malaikat ni daripada cahaya. Maka bila senantiasa dia ikut ilham. Kita ilham ni umum. Bahasa Melayu kita ilham ni umum. Nak pergi meropok tu ilham lagi. Macam mana kita nak meropok rumah Tan Sri ni? Bapak dia duduk bicara. Fikirlah macam mana kita nak meropok ni. Fikir. Saya ada ilham. Ilham. Abahmu ilham. Dek tu ni. Malaikat mulhim mana mari bisik untuk meropok. Tu bukan ilham, tu waswas. Waswas ni lawan bagi ilham. Apa? Waswas ditiup bisikan daripada syaitan. Adapun ilham ditiup bisikan daripada malaikat mulhim. Itu dah. Jadi orang kita Melayu ni dia guna ilham belaka, tak ada kira baik buruk. Silap tu. Salah tu. Kejut malaikat mulhim. Bila masa pula aku bagi ilham kamu untuk merokok. Tapi kita tak gunalah. Duk mikir macam mana nak rokok rumah Tan Sri ni. Saya dapat dah was-was. Kepelek bunyi lagu tu. Was-was, muas-was ke apa? Tak payah sawak awal-awal lagi kalau was-was. Ya kita was-was ni kalau syok. Itu was-was kita. Dah, was-was ni bisikan daripada syaitan. Termasuk syok, termasuk zon, termasuk waham. Duk ambil semaya kat sejah. Tu was-was tu. Syaitan hok mari bisik tu. Tak sah lagi tu. Ada lagi tak kata tu. Yo korek lubang mata lu. Tu. Orang sudah lah semaya, dia baru sudah ambil air semaya. Kebelek tu. Mana demo baru sudah ambil semaya, orang sudah semaya dah. Dia kata, kawan was-was. Betul sungguh. Mana? Syaitan bisik. Dia tetap kata lagi tu. Kalau mugi tak sah semaya, baik tak sah semaya. Dia pun duduk basuh muka 40 kali. Setengah je basuh muka saja. Siap. Tu dia panggil was-was. Tapi bukan hak tu saja was-was. Nak meropok tadi pun was-was sebenarnya. Ya sepatut kena kata lagu ni bila duk mikir macam mana nak merompok rumah Tan Sri. Saya ada satu was-was. Tapi kita tak cakap lagu tu ni. Saya ada satu ilham. Ilham abahmu. Bila masa pula malaikat mulhim duk bisik suruh pergi meropok rumah Tan Sri. Silap bahasa kita guna ni. Silap banyak. Silap banyak.
Baik. Jadi bila malaikat mulhim duk bisik baik dan kita duk ikut semua, itulah maknanya bercahaya jiwa kita. Nah, bercahaya tubuh kita. Walaupun orang tu orang negara. Nah, Bilal bin Rabah. Hitam tak kulit? Kulit hitam. Nah, bahkan Abu Dzar Al-Ghifari pernah dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana panggil Bilal, ya bena Aswad. Hei anak laki-laki orang kulit hitam. Oh. Dia kata, hei Abu Dzarrin, mu ni masih ada lagi perangai-perangai jahiliah ni. Apa? Duk bergelar benda tak baik pada sesama saudara. Tak boleh. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Tapi bila birabah bercahaya tak? Bercahaya. Cahaya apa? Cahaya tak dia tu? Bukan makna asal kejadian kita daripada cahaya ada molekul ni. Ni main cerita Iron Man ni. Tu silap faham tu, jangan duduk faham lagu tu, jangan. Tu malaikat. Malaikat tu benar dijadikan daripada cahaya. La yakuluna wa la yashrabuna. Dak makan, dak minum, mereka itu malaikat. Tengok. Dia tak ada rasa lapar. Ada lapar weh, Jibril ayat Mikael tolong nasi goreng sikit. Tak ada lagu tu dah. Tak ada. Fok malaikat tak ada minum, tak ada makan. Nah, fok kita kan makan, minum. Tu tengok. Wa hum ibadun mukramuna, dan mereka tu hamba-hamba yang mulia mereka itu, sebagaimana dalam Quran sebutlah, bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak terdahulu mereka itu dengan perkataan, padahal mereka itu dengan perintah Allah mereka kerjakan. Itu malaikat. Tadi dalam ayat yang kita baca, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, tu tidak malaikat ya, tapi tolong kiring pertanyaan iblis, bukan daripada malaikat. Tu ulama kita tafsir. Sebab tu kalau dia kata malaikat pun ada juga perangai nak lawan Tuhan. Tengok ayat tadi, Tuhan kata aku nak buat khalifah, dia kata ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Memang qalu tu al malaikah, tapi kena tengok malaikat tu kata lagu tu ambil mana? Ambil daripada iblis. Sekira-kiranya pertanyaan itu sebenarnya iblis tu mau lalu kot malaikat. Malaikat tak pandai dengan sendiri nak tanya lagu tu. Dah. Kerana malaikat ni la yasbiqunahu bil qaul, tidak mendahului akal Allah Ta'ala dengan perkataan. Dia tidak, wana Tuhan suruh kita sujud, kita pun nak rokok juga. Tak ada lagu tu. Wana Tuhan suruh kita rokok, kita pun puas juga rokok, sakit pinggang berasa nak sujud juga. Tak ada lagu tu. Mana Tuhan suruh kita berdiri semua ni, tak boleh kau kita nak duduk bersela pula. Tak ada lagu tu. Tu malaikat. Wahum bi amrihi ya'malun. Mereka itu malaikat, dengan perintah Tuhan mereka beramal. Itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu dalam Quran sebut. Wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu. Jadi malaikat-malaikat ni satu makhluk Tuhan yang diperbuat daripada cahaya, yang tidak tasawur dalam kepala otak kita ada perangai nak lawan Tuhan. Tu. Tiap-tiap makhluk hak tak boleh kita nak tasawur dalam kepala otak kita, ia tak boleh nak gambar dalam kepala otak kita ada perangai nak lawan Tuhan, maka tidak sah nak dikatakan dia ni mukallaf. Mukallaf apa? Dia tak ada keberatan. Tuhan suruh sujud, dia sujud sampai kiamat, dia sujud. Tak ada berat ke apa? Macam kita ni. Kita ni mukallaf, ada berat. Masa dah insya' saat ni baru maghrib. Ada perangai lagu tu. Saat ni baru zuhur, asal dah. Cepatlah masa. Ya malah tu nak mayat tu. Tu kan kita perangai tak ada perangai nak lawan tu. Tu. Kalau gitu malaikat ni dia kata maka disuruh nabi kita kepada mereka itu malaikat. Disuruh makna diutuskan nabi kita kepada malaikat. Diutus untuk apa? Sebab nabi kita ni diutus untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat untuk semesta alam. Pas tak masuk alam malaikat, alam mulki, masuk ke? Patut dia bukan mukallaf, utuh buat apa ke dia? Kalau gitu
disuruh, maka disuruh ni diutus, begitu dah. Diutus. Kalau dalam kitab Arab dipanggil irsalun nabi lil malaikah. Irsal, mana irsal ni diutus. Itu. Maka disuruh, mana diutuskan nabi kita kepada mereka itu malaikat. Suruh yakni utus atas jalan tasyrif, memuliakan. Mana irsal, irsalun nabi lil malaikah, irsalut tasyrif. Itu. Irsalun nabi linnas wal jin, irsalut taklif. Itu. Diutuskan nabi untuk manusia dengan jin sebagai utus untuk memberati kita. Itu berat. Wajib beriman dengan nabi, wajib mengucap syahadat, wajib taat perintah dia, wajib tinggal apa hak dia larang, haram buat apa hak dia larang. Itu kan? Tu berat dia panggil. Wajib diutuskan nabi untuk kita dengan jin, utus sebagai memberati. Berat atas kita. Adapun malaikat, nabi diutus juga diutus. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamud dunya, alamul akhirah, alamul kaun, alamul mulki, alamul ajsam. Banyak alam ni. Alamul lahut, alamul jabarut. Banyak alam. Alamul malakut. Nabi diutus, dia diutus. Patut diutus untuk apa? Malaikat bukan mukallaf. Irsalu litasyrif, diutuskan nabi kepada malaikat untuk memuliakan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan malaikat. Jadi malaikat pun termulia juga dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tiada ditaklif, yakni tiada suruh atas jalan taklif. Habis. Dan kata qil ni orang panggil pendapat yang lemah. Qil ni orang panggil sirah tad'if. Sirah yang menunjukkan pendapat ni dhaif, lemah, tak ada dalil. La dalil fi, tak ada dalil pada pendapat tersebut. Cuma disebut juga. Dan kata qil, yakni kata qaulun dhaif, qala ba'dul ulama, min qauli dhaif, daripada pendapat yang dhaif, bahawasanya mereka itu mereka mukallafun, mereka pun mukallaf juga kata setengah. Tapi mukallaf bila? Daripada asal kejadian seperti jin, bandingannya sama dengan jin juga. Jadi mereka ni bila Tuhan buat jadi mukallaf lalu. Ditaklif ke apa? Disuruh atas wahyu Jibril, disuruh turun hujan, disuruh hakak amalan, disuruh catat amalan, disuruh jaga syurga neraka. Tak kena tu kalau kata hak tu taklif. Sebab apa? Sebab hak tu malaikat-malaikat tak rasa berat pun. Tak rasa berat. Bila Allah Ta'ala suruh Jibril turun wahyu ke Nabi, ada tak Jibril dengung? Saat ni turun wahyu dah turun pula. Ni malah ni. Tak ada lagu tu dah. Bukan bahasa Jibril lagu tu. Bukan lagu tu. Tu ni. Tu ataupun malaikat dah yang diperintah waktu turun hujan. Saat ni hujan dah Tuhan waktu turun pula. Cepat teh. Relax lah dulu. Nak rehat dulu. Banjir dah Kuala Lumpur. Banjir kilat dah tu ni. Gitu kah? Dah. Tak ada malaikat ni bila disuruh rasa berat. Tak ada. Maka hujah pendapat ni dhaif. Lemah. Tak boleh nak pakai. La dalil fi. Tak ada dalil padanya. Semata-mata Tuhan suruh tu bukan tentu berat. Tengok atas makhluk tu. Kalau Tuhan suruh kita, ya sungguh berat. Sebab tu kita ibadat, Tuhan tak buat atas satu rupa, pelbagai. Semaya, puasa, zakat, haji, gerbe, banyak ibadat. Nak kita suruh puas. Pas semaya tu pula bukan atas satu cara. Tidak kata berdiri pak cerah, berdiri dak tu ni. Ada rokok, ada bangun pula. Lepas tu ada sujud, ada duduk pula. Ada tiga, ada empat. Dia buat lagu dia buat lagu dua pak tiga dua gapo tahu tu nak Tuhan tahu kata kita ni manusia ni tabiat dia dah cepat cemuh dengan benda tu lah. Dia ada sifat malah menentang. Sebab tu Nabi berdoa, Nabi ajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah ya Tuhan, aku minta berlindung denganmu daripada lemah dan malah. Kerana memang hak tu Tuhan buat atas kita.
Nah, bangun subuh, Allah malah aduh, sedap tidur lagi. Okey. Maka kita kena lawan. Tu hebat kita pada malaikat. Nah, kalau kita lawan, kita lebih mulia pada malaikat. Tapi kalau kita tak lawan nafsu kita, lebih hina daripada menatang hak hina lagi. Betul lagu tu. Itu kita. Fleksibel manusia ni. Fleksibel. Boleh nak jadi lebih mulia pada malaikat, boleh jadi lebih hina daripada menatang hak hina. Bukan lebih pada iblis syaitan, lebih pada menatang hak hina. Tak ada arah. Nah, tu tengok. Habis itu. Dan disuruhkan Nabi kita kepada mereka itu siapa? Malaikat ni di pendapat qaul suruh taklif juga. Ini pendapat yang tidak boleh kita nak pegang lah, dhaif. Nah, intaha muallif ni ambil daripada Minasyarqawi, dalam kitab Syarqawi Hudhudi dia panggil. Kitab syarah hasyiah bagi syarah matan Ummul Barahin. Bukan Ummu Ibrahim, Ummul Barahin. Ummul Barahin. Tu ada kalau ni buka pondok, ulas serba apa pondok, lepas tu baca buku Rumi. Buku Rumi bukan kitab Arab. Nah, lepas tu baca nama kitab pun salah dah. Dia kata kita sambung lagi pengajian kitab kita Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim tu mak berehing pendek ke berehing mana tak tahu. Salah tu, nama kitab pun salah dah. Lepas tu isi dal dia tak tahu lagu mananya syarah dia. Sebab tu lah ni fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita kena siasat dulu nak ambil agama ni daripada siapa. Cek dulu latar belakang betul tak dia mengaji. Boleh dakwah belaka, saya dok Yaman mengaji 80 buah kitab. Ya dok tahu. Rupanya lama duk Yaman tu dia ni bukan duk ngaji, duk tidur. Tak jadi sebut nama kitab pun salah, isi dalil tak tahu. Ummu Ibrahim berat. Ummul Barahin, ibu bagi segala hujah-hujah, itu maksud dia. Ummu al-Barahi, mak ibu bagi segala hujah-hujah, itu maksud dia. Kitab perdu sekali, kitab apa dia panggil perdu ni bahasa Kelantan lah, gapo nak sebut. Kitab paling induk sekali, asas sekali dalam ilmu tauhid. Habis sikit lagi ni, maka tiada mereka itu mukallafin. Kerana apa? Ilak dia kerana bahawasanya malaikat ni taat dan ibadat itu jadi tabiat dan perangai bagi mereka itu malaikat. Itu malaikat ni memang tabiat dia dah. Kalau kita duk baca ayat tadi, tu yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Para malaikat ni mereka tu tak ada sifat takabur, tak ada menyombong, tak ada berasa lebih baik mereka daripada orang lain. Tak ada. Itu tak erti nak bermaksiat. Memang aslul khilqah mereka tu ialah orang yang kuat beribadat zahir dan batin. Zahir batin. Mana batin mereka pun suci, tak ada rasa berat manusia buat kerja lagu ni, kami baik lagi. Tak ada gitu. Tak ada lagu tu. Kita tu ada. Baru main masjid 2 kali ya baru. Tengok orang tak main masjid tu, berat bapak ni. Baru 2 kali main masjid tu. Tu kan ada perangai lagu tu. Mereka tak ada. Tu dah. Habis itu. Baik. Kemudian stesen dia dah tu kita sambung semula pula. Faidatun ay hadhihi faidatun azimatun. Bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar. Sampai bermula alamat bulugh kanak-kanak itu dengan 2 perkara. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian,